الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara jemaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan mentaati segala perintah Allah dan dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan tegakan Allah dan Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, agama Islam bukanlah agama yang diturunkan bagi bangsa dan golongan tertentu. Sebaliknya risalahnya adalah bagi seluruh manusia. Konsep sejagat ini dimanifestasikan melalui ibadah haji yang menghimpunkan umat Islam dari seluruh pelosok dunia di Makkah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Yang bermaksud, beritahulah kepada umat manusia supaya mengerjakan haji, dan mereka pasti datang dengan berjalan kaki dan dengan berkendaraan dari negeri-negeri yang jauh. Suratul Hajj ayat 27. Perhimpunan tahunan di Makkah melambangkan perpaduan umat Islam di seluruh dunia. Di Makkah umat Islam diingatkan berkenaan pengorbanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dalam usaha menegakkan kalimah Allah. Kisah kesanggupan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail semata-mata menurut perintah Allah diulang-ulang kerana ia melambangkan manifestasi iman yang tinggi yang perlu dicontohi. Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Yang bermaksud, siapa yang mengabaikan ajaran agama Ibrahim, mereka sebenarnya membodohkan diri mereka sendiri. Sesungguhnya kami memilih Ibrahim di dunia dan di akhirat dia termasuk dalam golongan yang saleh. Surah Al-Baqarah ayat 130. Berhubung dengan ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dilaporkan pandangan Imam Abu Al-Ali. Ayat ini ada kaitannya dengan golongan Yahudi. Mereka meninggalkan ajaran tauhid yang diajar oleh Nabi Ibrahim dan membuat hukum dan syariat mereka sendiri sehingga tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaannya pada zaman ini. Ada juga golongan yang meninggalkan ajaran ahli sunnah wal jamaah atau membuat tambah hal-hal berkaitan agama, maka mereka juga akan sesat daripada ajaran Islam yang sebenar, walaupun mereka pergi menunaikan ibadat haji dan umrah pada setiap tahun. Perhimpunan tahunan di Makkah juga mengingatkan umat Islam betapa pentingnya perpaduan Islam diasaskan di atas landasan akidah dan syariat Islam yang suci. Perpaduan seperti ini tidak dapat diruntuhkan oleh sesiapa pun, dan konsep ini perlu difahami dan dipraktikkan oleh semua orang Islam. Bagi wanita Islam pula, mereka diingatkan berkenaan pengorbanan Siti Hajar. Beliau sanggup berkorban walaupun ditinggalkan suami di bumi Makkah bersama-sama dengan anak kecil beliau yaitu Ismail, semata-mata mencari keredaan Allah. Sikap tidak mengenal putus asa semasa mencari air untuk diberikan kepada anaknya melambangkan pribadi yang cekal serta motivasi yang tinggi. Apabila umat Islam melakukan sa'i dari Safa ke Marwah, mereka sebenarnya sedang mengingatkan berkenaan pengorbanan dan kecekalan Siti Hajar. Imam Ibnu Katsir melaporkan pandangan sahabat Abdullah bin Abbas, amalan dari Safa ke Marwah pada asalnya dikaitkan dengan kejadian yang berlaku ke atas Siti Hajar semasa mencari air bagi anaknya. Beliau berulang alik dari Safa ke Marwah dengan hati yang tunduk, khusyuk serta mengharapkan rahmat Allah.
Akhirnya Allah menganugerahkan air Zam-Zam sebagai makanan dan minuman, malah sebagai ubatan kepada beliau. Hal ini menampakkan kecantikan ajaran Islam yang menaikkan taraf wanita, sehingga menjadikan pengorbanan seorang wanita sebagai simbol yang dikaitkan dengan ibadat haji. Konsep pengorbanan dan kecekalan Siti Hajar ini perlu dicontohi oleh seluruh wanita Islam. Atas asas inilah maka kaum wanita perlu sadar betapa mereka juga perlu menghadapi perjuangan Islam, sanggup ditinggalkan suami yang terlibat secara langsung dengan perjuangan Islam dan jihad. Bahkan ada di kalangan suami mereka yang sampai darjat syahid di jalan Allah. Maka disinilah Allah menguji mereka, adakah mereka redha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, semasa melaksanakan ibadah haji, umat Islam diwajibkan melontar batu di Mina mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Ibadat khusus ini dinamakan sebagai melontar 3 jamrah, yaitu Jamrah Al-Kubra, Al-Wusta dan Aqabah. Ibadat ini mengingatkan umat Islam berkaitan dengan iblis yang cuba menghalang Nabi Ibrahim daripada melakukan ibadat korban. Dan lantaran lontaran batu itu adalah simbol perentangan umat Islam ke atas iblis dan kunjung-kunjungnya. Peristiwa melontar ini adalah menjadi isyarat daripada Allah bahawa wajib umat Islam mengenal musuh-musuh mereka, dan wajib pula mereka menentang kejahatan musuh-musuh mereka. Janganlah jadi sebaliknya, di mana umat Islam masih tidak kenal siapa musuh mereka dan berkawan pula dengan musuh-musuh yang menentang umat Islam. Adalah dibimbangi kita berkawan dengan musuh, bersyubhat dengan musuh, maka balasannya kita akan dihumban dalam neraka bersama-sama musuh. Ingatlah, Yahudi adalah musuh Islam, golongan musyrikin adalah musuh Islam, golongan munafikin adalah musuh Islam, golongan yang menentang Islam adalah musuh Islam, kumpulan adalah sesat juga adalah musuh Islam. Walaupun nama dan warna kulit mereka sama dengan umat Islam. Marilah kita mengajak rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang telah sesat di jalan Allah, yang jauh daripada pahaman yang sebenar, supaya kembali semula ke pangkal jalan agar mendapat rahmat Allah dan hidayah Allah yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pemakaian kain ihram yang serba putih melambangkan simbol persamaan umat Islam tanpa mengira bangsa, keturunan, pangkat serta warna kulit. Ia juga mengingatkan umat Islam keadaan mereka yang putih bersih dan kedatangan mereka dalam keadaan selai sepinggang semasa dilahirkan. Pemakaian kain ihram, wukuf di padang Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar di Jamrah di Mina dan tawaf di Baitullah. Wajib dilaksanakan oleh semua jemaah haji, tidak kira raja, menteri, orang-orang kenamaan, VIP dan sebagainya, maupun orang biasa. Di sisi agama Islam mereka dianggap sama, yaitu sebagai tetamu-tetamu Allah. Dalam Islam tidak ada kasta yang membahagikan manusia kepada Rahman, golongan seni dan ilmuwan, kesatria, golongan petarkai dan pahlawan, Baisya, golongan seni dan saudagar, serta sudras, golongan pekerja dan buruh. Dalam Islam tidak ada apartheid, tidak ada konsep orang putih dan orang India. Konsep persamaan Islam ini juga perlu diglobalisasikan oleh umat Islam pada setiap masa. Konsep persamaan manusia akan mengingatkan kita bahawa kita berasal dari satu, yaitu daripada Nabi Adam. Adam menjadikan dia bertanah dan akan kembali menjadi tanah semula. Oleh itu, buanglah segala perasaan takabur, riak, ego dan sombong yang ada di atas muka bumi Allah. Kerana kita diuji dengan beberapa masa yang dipanggil sebagai umur. Berilah muhasabah kepada umur yang sedang menjadi saki baki, bukan akan menjadi bertambah-tambah dan panjang, seperti mana orang-orang dewasa yang sedang berangan-angan dan ditipu daya oleh kesenangan duniawi yang mereka miliki. Hadirin yang dirahmati Allah, tahniah dan syabas kita ucapkan kepada mereka yang dipilih oleh Allah untuk menghadap Allah dalam ibadat haji pada tahun ini. Apakah orang-orang yang berada di tanah suci yakin mereka akan kembali dengan selamat? Tentunya tidak. Mereka hanya mengharapkan perginya mereka mendapat haji al-mabrur, yakni haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al-hajju al-mabrur la yasalu jaza ila al-jannah atau kama qala. Yang bermaksud haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali syurga. Al-Murad aktibar bahawa haji ibaratkan perjalanan kita benar-benar menuju Allah. Anggaplah kita yang mengerjakan haji akan pergi meninggal segala anak-anak isteri, kampung halaman, pekerjaan, harta benda, wang ringgit dan semuanya. Anggaplah kita akan pergi menghadap Allah. Fikirlah semula, adakah selama ini amalan ibadat dan perbuatan yang dibuat selama ini betulkah diridhai oleh Allah? Atau berniat bahawa lepas mengerjakan ibadat haji baru hendak bertaubat kepada Allah di atas segala dosa-dosa sebelum pergi menunaikan haji? Maka dengan bermuhasabahlah kita akan bersedia sentiasa untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik dan soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain ibadat yang dilakukan bagi mereka yang tidak sempat untuk pergi haji ialah ibadat korban dan amal soleh yang lain. Pada hari tertentu dalam bulan Zulhijjah, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal as-salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr." Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja min nafsi wa mali wa lam yarji' min zalika bi syai'in. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada ada hari-hari yang beramal saleh padanya lebih disukai Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Sahabat-sahabat bertanya, walaupun berjihad pada jalan Allah? Jawab Rasulullah, walaupun berjihad di jalan Allah sekalipun, kecuali seorang lelaki yang keluar berjuang dengan nyawanya dan hartanya dan tidak pulang lagi selepas itu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah, terdapat dua kesimpulan besar daripada pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, bagi setiap orang Islam yang menunaikan ibadah haji, iaitu telah mengaku kepada Allah di hadapan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Yang bermaksud, aku menyambut seruanmu ya Allah, aku menyambut seruanmu ya Allah, tiada syirik bagimu. Maka sepatutnya orang-orang yang balik daripada mengerjakan ibadat haji menjadi ejen ke arah membenteras unsur-unsur syirik dalam masyarakat yang meliputi amalan-amalan harian dari segi pemikiran, sosial dan politik yang dirosakkan oleh elemen-elemen syirik, termasuklah seperti mengatakan undang-undang yang dibuat oleh manusia lebih baik daripada undang-undang Al-Quran, atau fahaman yang mengatakan ada lagi imam-imam dan para pemimpin lain yang lebih baik dan pula daripada baginda Rasulullah SAW. Dan banyak lagi perkara syirik yang belum meruntuhkan iman dan amal hari ini. Perkara kedua yang menjadi kesimpulan ialah kesatuan amal dan kesatuan fikir. Apabila berhimpunnya umat Islam di Makkah dalam masa melaksanakan ibadah haji, maka terzahirlah perpaduan umat di segi amalan, tiada beza dan saling bersatu padu bagi menyempurnakan ibadat kerana Allah. Juga terlihat di sana seolah-olah kesatuan pemikiran umat dengan perjalanan lancar dan sama-sama berdoa di hadapan Allah. Apabila umat Islam kembali kepada negara masing-masing, maka kesatuan ini mula terpadam, seolah-olah tidak nampak adanya amal dan fitrah yang satu. Bahkan ada di sana terdapat kumpulan-kumpulan kecil yang berimamkan kumpulan-kumpulan mereka dengan pahaman-pahaman yang tersasul dari landasan Islam. Apatah lagi untuk menjadi satu fitrah umat sukar. Kerana itulah pada hari ini umat Islam di Syria dibunuh oleh saudaranya, tentara-tentara Islam Mesir membunuh saudara-saudaranya, dan pecahan demi pecahan di kalangan umat Islam kerana tiada berlaku kesatuan amal dan kesatuan fikir. Sebagai dalam penyelesaian, maka marilah sama-sama kita sebagai umat Nabi Muhammad melaksanakan semula amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah sebagai amalan yang difahami dengan jelas dan diamalkan demi melahirkan kesatuan fikrah dan amal umat Islam yang sepatutnya. Oleh itu, apabila umat Islam sama-sama solat dalam satu masjid dan sama-sama belajar dalam satu acuan ilmu Islam Al-Quran dan Sunnah,
maka sukar bagi mereka untuk berpecah belah dan bertaksub pada puak masing-masing. Namun malangnya pada hari ini ada umat Islam yang tidak pernah bertemu dalam masjid dan tidak berguru dalam suatu guru yang benar, akhirnya mereka semakin jauh daripada perpaduan Islam. Bahkan ada juga di sana surau dan masjid yang didirikan tetapi berfungsi sebagai masjid atau surau dirar kerana tidak membawa kepada kesatuan amal dan fikir Islam yang sebenarnya. Jauh lagi kita tidak melihat sistem khalifah yang hendak ditegakkan di atas muka bumi Allah. Akhirnya haji tinggal hanya haji dan gelaran Tuan Haji Tuan Haji. Manakala undang-undang syariat Allah terus diketepikan dan tidak diperimikan, maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'ti 'ala an-nas zaman la yabqa min al-islam illa ismu wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmu masajidu ma'ayyah wa hiya kharaqu min al-huda wal amru bi-sharri man tahta adin as-sama' min 'indihim tahruju al-fitnah wa kayfa ta'ud rawahu al-Baihaqi. Daripada hadis ini yang bermaksud daripada Ali bin Abi Thalib berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sampai satu masa di mana tidak tinggal lagi Islam itu kecuali namanya, dan tidak tinggal daripada Al-Quran kecuali hanya tulisan-tulisannya. Masjid-masjid mereka tersergar indah, mewah, tetapi ia kosong daripada hidayat dikarenakan ulama-ulama mereka pula ada yang menjadi jahat-jahat makhluk dari mereka berpunca fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan dikembalikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Al-Maidah ayat 16 yang bermaksud dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikuti kelegaannya, dan dengannya Tuhan mengeluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya, dan dengannya juga Allah menunjukkan mereka jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fiha min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الله تبارك وتعالى سادتنا سادة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. فإما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم wa'alamu anna Allah bima ta'maluna basir. Sekali makna dirahmati Allah. Sekali lagi saya sendiri, saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, adalah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita secara zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تعين الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المقسم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شر ابن المرحوم السلطان بهليشة، ولي عندي اسم الأمير الحاج عبد الملك ابن المرحوم السلطان بهليشة. اللهم امنحهم الرشاد ووفقهم من السداد واصلح بهم العباد والبلاد، ولا تقوى المخارزات انك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ha ha ha.